Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada kali ini, kesempatan masa yang ada, saya meneruskan perbincangan untuk subjek Bahasa Melayu STPM semester 1, Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu untuk subtopik 1.3 Bahasa Melayu Klasik. Satu 1.3 Bahasa Melayu Klasik. Calon seharusnya dapat A. Menjelaskan konsep Bahasa Melayu Klasik. B. Mengenal pasti ciri Bahasa Melayu Klasik. C. Memerihalkan perkembangan aksara Jawi. D. Menyatakan bahan bukti tentang penggunaan Bahasa Melayu Klasik. Dan E. Menjelaskan fungsi Bahasa Melayu Klasik. 1.3.1 Konsep Bahasa Melayu Klasik. Konsep Bahasa Melayu Klasik merupakan zaman transisi, iaitu abad ke-11 dan 12, peralihan daripada pengaruh Hindu kepada pengaruh Islam. Zaman Bahasa Melayu Klasik bermula pada abad yang ke-14 hingga abad yang ke-19, mengalami evolusi kedua dengan mengandungi aksara Jawi. Bahasa Melayu Klasik juga terdapat pengaruh Islam dan Arab, Kerajaan Kesultanan Melaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Johor Riau. Manakala konsep Bahasa Melayu Klasik dari segi fungsi Bahasa Melayu Klasik sebagai lingua franca, bahasa pentadbiran, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa undang-undang, dan bahasa persuratan. 1.3.2 Ciri Bahasa Melayu Klasik. Ciri Bahasa Melayu Klasik dapat dibahagikan kepada aspek A. Sistem tulisan dan ejaan. Ciri-ciri berkaitan dengan sistem tulisan dan ejaan ialah masih memperlihatkan pengaruh kebudayaan India. Terdapat tulisan Arab berbentuk kufi dan kaligraf Niski, tulisan lontar Sulawesi Selatan, tulisan Batak Sumatera Utara, tulisan Rencong Sumatera Selatan. Ciri Bahasa Melayu Klasik dari segi aspek kosakata. Ciri-ciri berkaitan dengan kosakata diperkaya dengan kosakata atau istilah bahasa Arab. Dipengaruhi konsep agama Islam. Bahasa Sanskrit masih digunakan, tetapi konsepnya diubah sesuai dengan konsep Islam. Ciri Bahasa Melayu Klasik dari segi aspek tata bahasa, iaitu aspek struktur ayat. Ciri-ciri ayat majmuk yang panjang, banyak menggunakan ayat songsam, banyak ayat pasif, iaitu awalan ter dan di digunakan, terdapat unsur pengulangan kata dalam ayat. Ciri Bahasa Melayu Klasik, aspek tata bahasa, aspek penggunaan perkataan. Ciri-ciri penggunaan bahasa istana, penggunaan Bahasa Melayu Klasik, pengulangan kata pangkal ayat, penggunaan partikel atau kata penegas, lah dan pun, penggunaan kosa kata Arab. 1.3.3
perkembangan aksara Jawi. Perkembangan aksara Jawi dibahagikan kepada 4 tahap. Tahap yang pertama, tulisan Jawi mengikut ejaan Arab, menggunakan tanda baris atau diakritik, tiada lambang wakal i pepet. Tahap 2, tulisan Jawi tanpa baris, tulisan Arab gondola, iaitu menghasilkan perkataan homograf ejaan yang sama. Tahap 3, sistem ejaan Jawi dengan pengaruh Melayu, menggunakan huruf-huruf saksi atau wakal, alif, waw, ya, diletakkan pada suku kata pertama sahaja. Manakala perkembangan aksara Jawi tahap 4, huruf-huruf saksi digunakan dalam suku kata pertama dan kedua. Sekarang kita lihat 1.3.4, bahan bukti. Bahan bukti bahasa Melayu klasik. Yang pertama adalah batu bersurat atau prasasti. Contoh bukti batu bersurat Pagaruyung yang bertarikh 1356 Masihi. Batu bersurat pertama yang menunjukkan perkembangan bahasa Melayu klasik ditemui di Pagaruyung, Minangkabau, Sumatera Barat. Ditulis dengan menggunakan huruf India, mengandungi prosa Melayu kuno, iaitu menggunakan bahasa Sanskrit. Bahan bukti yang berkaitan dengan batu bersurat dan prasasti juga. Contoh bukti yang kedua, batu bersurat Minyan 7 yang bertarikh 1380 Masihi. Merupakan batu nisan, dijumpai di Minyan 7, Aceh, ditulis dengan menggunakan huruf India, tetapi banyak terdapat penggunaan kata-kata Arab, masih menggunakan bahasa Melayu kuno dan bahasa Sanskrit. Bahan bukti yang masih lagi berkaitan dengan batu bersurat dan prasasti. Contoh bukti yang ketiga, batu bersurat Sungai Teresat yang bertarikh 1303 Masihi. Dikenali juga sebagai batu bersurat Terengganu atau batu bersurat Kuala Berang. Ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi dan banyak terdapat perkataan Arab. Bukti bermulanya kedatangan Islam ke tanah Melayu mengandungi undang-undang Islam. 1.3.4 bahan bukti. Bahan bukti yang kedua, batu nisan. Contoh bukti, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, iaitu ditemui di Parsi menggunakan bahasa Arab, menggunakan kaligrafi Niski, diukir nama dan tarikh kemangkatan Sultan Malik Al-Saleh. Terdapat ayat Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat 22 hingga 24, dan terdapat puisi Sufi Arab. Bahan bukti bahasa Melayu klasik yang ketiga ialah hukum kanun. Contoh bukti yang pertama, hukum kanun Melaka. Disusun semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah, Sultan Melaka pertama yang memeluk Islam. Tambahan isi dilakukan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan dikanunkan secara bertulis hukum kanun yang berasaskan hukum Islam, merangkumi undang-undang jenayah, muamalat dan kekeluargaan.
Bahan bukti untuk hukum kanun ini juga, contoh bukti, hukum kanun Pahang. Ditulis semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah, iaitu pada tahun 1592 hingga 1614, merupakan lanjutan daripada hukum kanun Melaka, banyak dipengaruhi oleh pandangan Islam. Bahan bukti yang seterusnya ialah surat awal. Contoh bukti melibatkan surat-surat yang dikirimkan oleh para raja Melayu kepada raja-raja Melayu yang lain, para pedagang atau tokoh-tokoh terkemuka barat. Bukti terpenting ialah 2 pucuk surat Sultan Ternate, Sultan Abu Hayat kepada Raja Portugal menggunakan tulisan Jawi. Seterusnya bahan bukti perkembangan bahasa Melayu klasik ialah naskah sastra klasik. Contoh bukti sejarah Melayu Sulalatus Salatin telah dihasilkan pada zaman Kesultanan Melaka, dihasilkan di Melaka sewaktu pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Seterusnya, naskah sastra klasik juga, contoh bukti Misa Melayu, iaitu dihasilkan di Perak, ditulis dalam bentuk prosa dan puisi dalam tulisan Jawi. Pengarangnya seorang pujangga istana bernama Raja Chulan Ibni Raja Abdul Hamid. Dikarang semasa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain. Mengesahkan sejarah raja-raja Melayu yang memerintah negeri Perak. Seterusnya, naskah sastra klasik Hikayat Hantuah, dihasilkan pada zaman Kesultanan Melaka, merupakan epik Melayu yang menggambarkan Hantuah sebagai wira Melayu, menggambarkan sifat ketaatan yang mutlak kepada raja oleh Hantuah yang sanggup menerima hukuman mati. Seterusnya, 1.3.5 fungsi bahasa Melayu klasik. Terdapat 5 fungsi bahasa Melayu klasik. Yang pertama sebagai lingua franca, yang kedua berfungsi sebagai bahasa pentadbiran, yang ketiga bahasa ilmu, terutama bahasa ilmu yang berkaitan dengan agama, seterusnya bahasa undang-undang, dan yang kelima bahasa persuratan. Sekarang kita lihat contoh soalan STPM yang berkaitan dengan bahasa Melayu klasik. Yang pertama, yang manakah keterangan yang benar tentang bahasa Melayu klasik? Pilihan jawapan. Yang pertama, banyak menggunakan kosakata bahasa istana. Yang kedua, binaan ayatnya memperlihatkan pengaruh bahasa Arab. Yang ketiga, kosakatanya banyak menunjukkan pengaruh bahasa dari India. Yang keempat, mengalami perkembangan yang pesat dari segi laras bahasanya. Okey. Soalan, yang manakah keterangan yang benar tentang bahasa Melayu klasik? Kalau kita lihat sini, yang benar. 1, benar. Bahasa banyak menggunakan kosakata bahasa istana. Ini merupakan ciri bahasa Melayu klasik. Yang kedua, binaan ayatnya memperlihatkan pengaruh bahasa Arab. Pilihan jawapan adalah A, 1 dan 2. Contoh soalan STPM yang kedua. Yang berikut ialah
penggunaan bahasa Melayu klasik kecuali A. Batu bersurat di Minyan 7, B. Patung gangsa di Padang Lawas, C. Batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, D. Surat Sultan Abu Hayat II kepada Raja John III. Kecuali patung gangsa di Padang Lawas. Semua ni, yang lain tu semua bukti penggunaan bahasa Melayu klasik kecuali B. Seterusnya kita lihat contoh soalan yang ketiga yang berkaitan dengan bahasa Melayu klasik. Yang berikut penyataan yang benar tentang bahasa Melayu klasik. 1. Ditulis dengan huruf kawi. 2. Banyak menggunakan ayat aktif. 3. Sering menggunakan bahasa dalam. 4. Banyak menggunakan ayat songsang. Kalau kita lihat sini, yang benar tentang bahasa Melayu klasik, sering menggunakan bahasa dalam ataupun bahasa istana. 4. Banyak menggunakan ayat songsang. Jadi pilihan jawapan 3 dan 4. Jadi jawapannya ialah D. Jadi untuk bahasa Melayu klasik sampai setakat ini sahaja. Saya harap dengan penerangan yang saya berikan dapat menjadi panduan apakah yang perlu diketahui bagi subtopik 1.3 bahasa Melayu klasik. Semoga memperoleh manfaat pada perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.